Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Nadia binti Abdul Rani akan membuat sedikit pembentangan mengenai tajuk yang diberikan iaitu Regional Aspects of High Technology Startup Innovation in Cyberjaya and Technology Park Malaysia Bukit Jalil. Sebelum kita ulas tentang lokasinya, di sini ada sedikit pengenalan terhadap industri teknologi maklumat dan komunikasi. Teknologi maklumat dan komunikasi ICT dikatakan akan menjadi teknologi abad ke-21 di mana akan memajukan pembangunan sosial dan ekonomi negara. Terdapat 8 subsektor perkhidmatan yang telah dikenal pasti untuk pembangunan yang lebih lanjut di sepanjang jangka masa IMP3 dan perkhidmatan ICT adalah salah satu daripadanya. Hal ini menunjukkan bahawa ICT adalah amat penting dalam pembangunan Malaysia dan harus dipandang serius oleh kerajaan. Dewasa ini, terma teknologi maklumat telah berkembang meliputi banyak aspek teknologi dan perkomputeran serta terma tersebut telah banyak digunakan sebelum ini. Teknologi maklumat banyak memayungi banyak bidang di mana golongan profesional IT melakukan pelbagai tugas yang meliputi daripada pemasangan aplikasi kepada mereka bentuk rangkaian komputer yang kompleks dan pengkalan data maklumat. Malaysia baru-baru ini berhadapan dengan kekurangan tenaga kerja mahir dalam bidang tumpuan termasuklah ICT. Justru, kerajaan merancang untuk menjadikan ICT sebagai sumber baru pertumbuhan dan juga penciptaan kekayaan dalam mengekalkan kedudukan Malaysia sebagai destinasi persaingan hubungan multimedia global khususnya dalam Shared Services and Outsourcing SSO. Rasional saya memilih kedua-dua lokasi ini adalah kerana lokasi ini membina industri-industri yang berteknologi tinggi, iaitu di sini saya akan menceritakan tentang sejarah lokasi Cyberjaya. Di sini sedikit gambaran tentang industri-industri yang ditempatkan di Cyberjaya. Dan Cyberjaya ini kita tahu ia merupakan sebuah bandar pintar dan dinobatkan sebagai Silicon Valley of Malaysia and first major MSC yang mencipta kerja dan persekitaran hidup bertaraf dunia. Cyberjaya juga merupakan bandar yang dibangunkan daripada ladang kelapa sawit ini yang mempunyai keluasan 2,890 hektar dan terletak di daerah Sepang, Selangor. Lokasinya yang strategik terletak di antara pusat bandaraya Kuala Lumpur dan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Cyberjaya, seperti kita tahu, dia juga merupakan teras koridor raya Multimedia Malaysia MSC dan juga pintu gerbang ke pasaran ICT yang berkembang pesat di Asia dengan menawarkan infrastruktur bertaraf dunia pada kos yang berpatutan. Itu sahaja sejarah tentang lokasi di Cyberjaya. Okey, bagi lokasi yang kedua yang saya pilih ialah Teknologi Park Malaysia yang terletak di Bukit Jalil. Di sini saya akan menceritakan juga sedikit sebanyak sejarah tentang Teknologi Park Malaysia ini. Okay, Taman Teknologi Malaysia iaitu ataupun Teknologi Park Malaysia adalah pusat penyelidikan dan pembangunan termaju di Malaysia. Ia diwujudkan di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia yang dipertanggungjawabkan untuk membangunkan teknologi rakyat tempatan ke arah perindustrian. Okey, objektif pembangunan Taman Teknologi Malaysia ni adalah untuk membolehkan hasil penyelidikan dan inovasi yang dijana oleh organisasi penyelidikan awam dan swasta negara dikomersialkan. Tumpuan adalah terhadap promosi industri berteknologi tinggi dan kolaborasi aktif antara industri
agensi kerajaan, institut penyelidikan dan juga institut akademik ke arah mempromosikan pemindahan teknologi. Okey, di situ sedikit sebanyak tentang sejarah Taman Teknologi Malaysia. Okey, sebagai yang kita tahu, jika kita ingin menempatkan sesuatu industri itu di sesuatu tempat, kita perlu tahu faktor-faktor yang menyebabkan kenapa kita perlu letak lokasi itu supaya lokasi itu strategik untuk pasaran. Okey, lokasi yang strategik ni dia melibatkan banyak faktor yang menyebabkan lokasi itu berada di situ. Lokasi tersebut harus memiliki atau memberikan pilihan-pilihan yang menguntungkan dari sejumlah akses yang ada. Semakin strategi suatu lokasi industri, semakin besar peluang dan peluang keuntungan yang akan diperoleh. Oleh itu, tujuan penentuan lokasi industri ialah untuk membesarkan keuntungan dengan menekankan kos pengeluaran dan meraih pasaran yang lebih luas. Pertimbangan utama dalam menentukan alternatif lokasi industri ditekankan kepada kos pengangkutan yang rendah. Beberapa teori yang saya pelajari dalam subjek ekonomi bandar dan wilayah yang saya boleh aplikasikan dalam teori yang saya dalam lokasi yang saya pilih, antara teori-teori yang diberikan adalah teori lokasi industri dari Alfred Weber, teori lokasi industri optimal dari Losch, teori weight loss dan kos pengangkutan, model graviti dan interaksi Isaac, dan akhir sekali teori of central place from Walter Christoller. Okay, bagi menjawab analisis terhadap lokasi Cyberjaya dan Taman Teknologi Malaysia. Yang pertama, menurut lokasi Weber, kedua-dua lokasi ini tidak menepati dasar teori Weber kerana kos pengeluaran industri berteknologi tinggi memerlukan kos yang tinggi, iaitu bertentangan dengan teori Weber. Khususnya, bagi andaian yang melibatkan upah pekerja minimum, bertentangan dengan lokasi ini kerana upah pekerja yang maksimum perlu dibayar bagi mendapatkan pekerja yang berkemahiran tinggi dalam industri ini. Yang kedua, menurut teori optimal Losch, teori ini diguna pakai dalam menempatkan industri berteknologi tinggi di Cyberjaya dan Taman Teknologi Malaysia. Hal ini kerana teori ini berdasarkan permintaan di mana industri ini dapat menguasai wilayah pasaran yang luas dalam pembangunan bandar berteknologi tinggi. Seperti yang kita ketahui, mengikut andaian Losch, Cyberjaya dan Bukit Jalil merupakan tempat yang homogen. Industri yang terlibat juga tidak menghasilkan barangan yang sama, yang mana boleh mengakibatkan pendapatan mereka berkurangan. Dan yang ketiga, teori weight loss. Bagi lokasi Taman Teknologi Malaysia sahaja yang mengaplikasikan teori ini kerana terdapat pelbagai industri berteknologi tinggi ditempatkan dalam satu kawasan yang sama. Hal ini telah membawa kepada pengurangan kos pengangkutan antara industri. Dan model yang keempat iaitu model graviti dan interaksi Isaac, di mana teori ini digunakan dalam menempatkan lokasi Cyberjaya kerana kekuatan hubungan ekonomi antara tempat yang dikaitkan dengan jumlah penduduk dan jarak antara tempat tersebut, di mana semakin besar jumlah penduduk, semakin besar interaksi ekonominya. Dan teori yang terakhir sekali, seperti yang kita tahu, adalah teori Central Place Christoller, di mana konsep range iaitu jangkauan dan threshold ambang digunakan dalam teori ini. Range yang seperti yang kita tahu merupakan jarak tempoh yang diperlukan masyarakat untuk mendapatkan barangan adalah digunakan dalam penempatan kedua-dua lokasi ini. Hal ini di mana kepelbagaian jenis pengangkutan yang wujud di Cyberjaya dan Bukit Jalil seperti LRT, komuter dan juga bas telah memudahkan perjalanan masyarakat ke tempat yang tersebut bagi mendapatkan barangan yang diperlukan. Threshold pula merupakan
jumlah minimum anggota masyarakat yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan penawaran barangan. Okey, secara kesimpulannya yang dapat saya buat, bagi lokasi saya berjaya, teori lokasi yang diaplikasikan dalam menempatkan industri berteknologi tinggi tersebut ialah teori Losch, model Isaac dan juga teori Central Place Christoller. Bagi lokasi Taman Teknologi Malaysia di Bukit Jalil pula, mengaplikasikan teori Losch, Whitlaw's Theory dan juga teori Christoller. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.